Tidak lama lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, undian untuk meluluskan bajet 2024 akan dijalankan di Parlimen. Dan saya nak berpesan kepada ahli-ahli Parlimen, tidak kiralah dari blok kerajaan ataupun pembangkang. Kali ini, for once, berhentilah daripada mengundi berdasarkan kepada kesetiaan anda kepada ketua-ketua anda. Mengundilah berdasarkan kepada kesetiaan anda yang sepatutnya, iaitu kepada rakyat. Takkan itu pun terlalu berat untuk diminta daripada anda. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Video ini dirakamkan pada 2 November waktu asar pukul 5 lebih. Dan sebelum saya pergi lebih lanjut, terpaksalah kita promote. Tolong follow akaun saya yang terkini ini dekat TikTok, kerana akaun saya yang kedua itu pun telah disekat buat selama-lamanya oleh pihak TikTok lantaran begitu ramai sekali penyokong Madani yang kekayakan dengan video-video yang saya utarakan, yang saya sampaikan kepada anda semua. Nak buat macam mana? Dulu ketika mereka pembangkang, mereka melaung-laungkan kebebasan bersuara, perkan 10 perlembagaan persekutuan sentiasa bermain dekat mulut mereka. Tetapi bila mereka menjadi kerajaan, mereka lebih teruk daripada apa yang mereka tentang dulu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi cuba follow akaun terkini saya ini dan insya-Allah kita akan terus menyampaikan suara anda, suara rakyat, suara keramat. Kita balik pada isu kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam mana kita tahu 13 bulan Oktober hari itu telah pun dibentangkan belanjawan 2024 yang mendapat kritikan begitu ramai sekali pihak, terutamanya mereka yang begitu risau tentang apakah yang bakal menimpa nasib rakyat sekiranya kalau bajet ini diluluskan. Dan secara asasnya, walaupun bajet ini belum lagi diluluskan pun, tetapi beberapa perkara yang telah diumumkan dalam bajet ini telah pun dilaksanakan, seperti apungan harga ayam dan banyak lagi benda-benda yang disebutkan dalam bajet ini bakal dilaksanakan satu persatu walaupun tanpa kelulusan daripada Dewan. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekadar untuk sedikit recap, walaupun bajet ini dikatakan bajet yang terbesar dalam sejarah negara kita ini, which is benda itu bukanlah satu benda yang kelakar pun, sebab memang tiap-tiap tahun bajet biasanya akan lebih tinggi nilainya berbanding dengan bajet tahun sebelumnya. Tetapi bajet kali ini mencuri tumpuan kerana buat pertama kalinya dalam bajet ini pelbagai subsidi, pelbagai kawalan harga dan juga pelbagai kemudahan yang selama ini diberikan kepada rakyat diumumkan akan ditarik balik, seperti subsidi elektrik, subsidi diesel dan juga kawalan harga ayam dan telur. Dan benda ini benar-benar merisaukan. Belum kita cerita tentang SST untuk bahagian perkhidmatan ditambahkan ke 8% sebenarnya daripada 6% sebelum ini, dan ini akan memberikan impak kepada industri logistik. Dan bila logistik terimpak, harga barang pasti akan menjadi jauh lebih mahal. Benda ini sebenarnya meresahkan rakyat. Anda tengoklah kiri dan kanan, anda tengoklah depan dan belakang, bergaullah dengan masyarakat. Rata-ratanya mereka menyuarakan kebimbangan yang sama. Pelbagai pihak, NGO dan juga pakar-pakar semuanya menyatakan perkara yang sama juga, bahawa bajet kali ini akan menyebabkan hidup rakyat menjadi lebih tertekan dan lebih keras pada tahun 2024. Tetapi macam mana yang telah saya debatkan dengan salah seorang penyokong Madani semalam, penyokong Madani ini seolah-olahnya macam hidup dalam kelompok mereka sendiri, dalam bubble mereka sendiri. Mereka tidak sedar yang kita tengah menuju ke arah keadaan yang sangat-sangat sukar sekiranya kalau kerajaan meneruskan dengan sistem dan strategi mereka yang sedang mereka lakukan pada ketika ini, di mana menurut pendapat ramai pihak seolah-olahnya mengikut template IMF. Tetapi itulah, anak-anak papa ini, para penyokong Madani ini, memang sama ada mereka tidak menyedari ataupun babak tak sedar ataupun tidak cerdik langsung untuk menyedari hakikat betapa mereka juga bakal menjadi mangsa. Dan kini nasib rakyat Malaysia, 33 juta lebih rakyat Malaysia bergantung kepada 222 orang ahli parlimen yang bakal melakukan undian untuk rang undang-undang perbekalan 2024 ini. Di mana saya tak nak cerita tentang kita mahu nak tukar kerajaan ke, nak jatuhkan Perdana Menteri ke, tidak.
benda itu adalah agenda yang kedua, ketiga atau seterusnya. Agenda yang pertamanya tuan-tuan sekalian ialah kita hendak memastikan bahawa bajet ini tidak dapat diluluskan supaya apa sahaja yang telah dirancanakan, terutamanya kenaikan cukai dan sebagainya, ataupun benda-benda yang menyekat hidup rakyat selepas ini tidak dapat dilaksanakan. Ataupun sekurang-kurangnya, kalau tak boleh elak, mereka tetap akan laksanakan juga perkara itu, tak kira bajet lulus ataupun tidak. Sekurang-kurangnya para MP ini mengambil pendekatan untuk berpihak kepada rakyat. Buat pertama kali, tolonglah berpihak kepada rakyat. Janganlah berpihak kepada politik anda. Janganlah berpihak kepada ketua-ketua anda. Janganlah berpihak kepada kesetiaan anda, kepada parti anda. Sebaliknya, berpihaklah kepada rakyat yang memang ketika ini mengharapkan kepada MP-MP ini untuk mendengar keluh kesah mereka. MP-MP bak kata rakyat, mereka tak boleh apa. Mereka dah dapat allowance RM16,000 sebulan, dah sah berdasarkan pada akta. Allowance macam-macam lagi, tambah itu, tambah ini. Dan pelbagai lagi kemudahan yang MP-MP ini dapat. Belum cerita kalau mereka menjadi menteri. Tetapi rakyat di bawah masih lagi ramai yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan bilangan miskin tegar yang bercanggah nombornya itu pun tidak membantu sebenarnya. Dan saya yakin, sekiranya kalau kerajaan meneruskan juga agenda mereka seperti ini, tahun depan miskin tegar akan menjadi jauh lebih banyak bilangannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya menyeru kepada semua MP, tidak kira dari blok mana anda sekalipun, lantak anda lah dari blok kerajaan atau pembangkang, untuk buat pertama kalinya, tolonglah menjelahi rakyat, tolonglah dengar keluh kesah rakyat, tolong nyatakan bantahan anda kepada penarikan subsidi ayam. Nyatakan bantahan anda kepada penarikan subsidi diesel, subsidi elektrik. Nyatakan bantahan anda terhadap sistem pencukaian SST yang langsung tidak efisien ini. Tolong, buat pertama kalinya, tolong menyebelahilah rakyat. Sebelahilah rakyat. Kasihanilah rakyat. Dengarlah suara rakyat. Jangan hanya mikirkan tembuluk anda semata-mata. Jangan jadi macam dua orang MP dari Perikatan Nasional yang menyokong Perdana Menteri konon-kononnya atas alasan hendakkan peruntukan kepada rakyat di kawasan mereka, sedangkan mereka itu jelas tidak berprinsip dan membelakangi apa yang mereka juangkan selama ini. Malulah anda dengan Syed Saddiq, wahai MP Kuala Kangsar dan juga MP Labuan. Syed Saddiq sanggup meninggalkan keselesaan sebagai MP kerajaan semata-mata berpegang kepada prinsip. Anda bercampakkan prinsip anda ke dalam lombong semata-mata kerana menjaga tembuluk anda sendiri. Shame on you. Dan sekali lagi kepada para MP ini, saya bukanlah orang yang luar biasa yang hendak mengarahkan anda melakukan itu dan ini. Sebaliknya saya percaya, saya mewakili suara ramai rakyat di belakang ini, jutaan bahkan puluhan juta rakyat Malaysia yang mengharapkan supaya apa yang berlaku di kalangan 222 orang ahli parlimen ini tidak berakhir dengan perkara yang menyusahkan rakyat. Tolong, suara rakyat, suara keramat. Suara rakyat, suara keramat. Itu yang anda laung-laungkan. Kenapakah sejak anda menjadi kerajaan, kenapa bila anda mendapat kuasa, suara rakyat, suara keramat itu sudah dicampakkan, sudah dipijak-pijak sampai lumat? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita sama-samalah menyuarakan suara kita ini, menyuarakan pandangan kita, menyuarakan rasa hati kita ini, supaya para ahli parlimen di atas sana, di kawasan anda masing-masing, mendengar keluh kesah anda, mendengar keluh kesah kita, supaya mereka melakukan tindakan yang betul, iaitu dengan tidak menyokong rang undang-undang pembekalan 2024. Jangan risau, government tidak akan shut down, sebab bukan semudah itu kalau bajet tak lulus, tiba-tiba semua kaki tangan awam tak dapat gaji. Dia tak jadi macam itu. Tetap akan ada satu tempoh sebelum kerajaan benar-benar tidak dapat menggunakan duit kerana tidak peruntukan. Jangan risau kalau anda tidak meluluskan bajet pada kali ini, benda tetap akan berjalan seperti biasa sehinggalah pembentangan bajet yang menggantikan pembentangan bajet yang tidak diluluskan itu akan dilakukan. So don't worry, itu biasa dalam dunia demokrasi. Jangan takut bertindak demi rakyat. Tetapi kalau anda tidak mahu bertindak demi rakyat, senang cerita, hanya satu soalan yang saya nak tanyakan kepada anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?